Assalamualaikum. Lama kita tak bersiri ya di YouTube. Maaf ya sebab saya ada agak sibuk. Topik kali ni ya saya namakan mitos penyakit buah pinggang penyakit orang tua. Ya, adakah ia mitos atau tidak? Jadi sebenarnya saya nak jawablah di sini. Sebenarnya mitos ya. Jangan sangka anda seorang yang muda, anda tidak ada penyakit buah pinggang. Jadi YouTube ini saya nak khaskan lebih kepada sasaran kanak-kanak di Malaysia ya. Sebabnya saya terkesanlah tempoh hari mungkin ada yang telah mengikuti apa yang saya tulis di ruangan Facebook saya, iaitu cerita seorang kanak-kanak ya yang hanya berumur 16 tahun ya. Beliau dulu ada penyakit radang buah pinggang ya, kita panggil steroid responsive nephrotic syndrome. Maknanya bila dia ada radang buah pinggang, kebiasaannya doktor akan rawat dengan ubatan steroid ya, sebab kebanyakan radang dalam masa-masa kanak-kanak ada penyakit sama ada minimal change atau kita panggil FSGS ya, focal segmental glomerular sclerosis ya. Tapi kebiasaannya kita akan pantaulah kanak-kanak tu ya daripada kecil sampai besar. Tapi sedihnya lah kisah ni ya, kanak-kanak ini tidak lagi datang ya untuk pemantauan. Malah ibunya mungkin kita tak tahulah sebab apa ya, mungkin ada sebab di situ. Saya tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Kanak-kanak ini terus datang ke kecemasan, sudah sangat tenat dan meninggal dunia. Jadi itu amat terkesan pada saya lah bila kita tengok rekod beliau dulunya beberapa tahun lepas masa beliau kanak-kanak, beliau ada berjumpa dengan pakar buah pinggang pediatrik ya atau kanak-kanak, dan fungsi buah pinggang beliau masih normal Lepas tu mungkin ada simptom sekali lagi, ibu dia tidak bawa ya. Beliau datang berjumpa dengan pakar buah pinggang tapi memberi rawatan tradisional ya, herba dan sebagainya. Jadi bila beliau datang, bacaan buah pinggang lah sangat-sangat teruk ya, kadar asid dalam badan terlampau tinggi, garam potasium ya dah terlampau tinggi lebih dari 7, jadi jantung beliau berhenti ya. Dan beliau tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi mari kita balik kepada statistik ya. Ramai yang ingat penyakit buah pinggang itu hanya penyakit dewasa atau penyakit yang tua. Ya, tidak dinafikan kalau anda berisiko di Malaysia. Inilah statistiknya kalau kita rujuk kepada kajian ini yang telah diterbitkan di Jurnal Antarabangsa ya. Risiko untuk seseorang ada penyakit buah pinggang adalah kecil manis, darah tinggi, umur yang lanjut dan BMI body mass index yang berlebihan ya, maknanya badan tu gemuk lah ya, gemuk dan obese. Itu 4 adalah risiko ya. Tapi yang saya nak tunjuk di sini jugalah, statistik ni saya agak membimbangkan ya. Sangat menaik ya. Boleh rujuk pada Twitter saya ni ya. Saya ada letak di sini. Prevalence ya, statistik ya, kegagalan buah pinggang kronik ya di sini ya, tahun 2011 hanya 9.07% daripada kesemua rakyat Malaysia. Tahun 2018 dia dah meningkat ya, dekat 15.5% ya. Jadi statistik ni sangat membimbangkan sebenarnya. Ya betul, statistik menunjukkan memang yang berumur tu berisiko lebih tinggi, tapi tidak bermakna yang muda tidak berisiko ya. Dan saya agak gusar jugalah bila saya baca statistik yang dikeluarkan oleh pakar-pakar endokrin ya, ataupun pakar-pakar yang kecil manis ya, yang menunjukkan penyakit metabolik ya, kecil manis, darah tinggi juga sudah mula semasa seseorang itu dari kanak-kanak lagi ya. Anda boleh bayangkanlah ya, bila mereka ni membesar ya, awal lagi dah dapat kecil manis, jadi orang kata risiko dia untuk buah pinggang rosak tu sangat tinggi lah ya. Terutamanya bila mereka dari kanak-kanak lagi dah dapat penyakit kronik ya. Bila macam ini memang sangat sukarlah untuk kita manage ya, ataupun memberi rawatan. Yalah, kita faham ya, kanak-kanak bukan senang, dan nak rawat, nak ikutkan kata jadual rawatan, nak ikutkan jadual ubat, semua menjadi sukar. Jadi saya haraplah ya, penyakit metabolik ni, kecil manis ni dapat
ibu bapa di luar sana ya, prevent ya, ataupun cuba sedaya upaya dari kecil latih mereka ya untuk menjalani gaya hidup sihat. Tak semestinya makan banyak tu bagus ya. Jadi kalau mereka gemuk ataupun obes ya dari kanak-kanak, mereka berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit ni. Bila dah dapat penyakit ni dah susah nak baik ya. Dan bila macam itu perjalanan komplikasi organ tu akan datang ya, dan berisiko mereka akan tinggi sebab perjalanan tu jauh lagi. So komplikasi organ tu berisiko ya. Jadi bila mereka dewasa kadang-kadang awal lagi dah dapat penyakit kronik buah pinggang dan awal lagi dah memerlukan rawatan dialisis ya. Jadi saya tengok pun statistik ni bukan hanya di Malaysia ya, tapi kita tengok juga ada dilaporkan di serata dunia ya. Jadi kita balik kepada negara kita, kalau kita tengok pautan daripada kita panggil National Renal Registry ya, statistik ya, pesakit buah pinggang kronik kanak-kanak ya, dalam laporan ini kita golongkan kanak-kanak itu semua yang bawah umur 20 tahun ya. Kalau ikut statistik ini pada penghujung tahun 2015 dalam 1061 kanak-kanak menjalani rawatan dialisis ya. Maknanya mereka dah stage 5 ya, stage 5 maknanya peringkat terakhir ya. Macam mungkin siapa yang nak rujuk balik video saya yang terdahulu, apakah stage 1, 2, 3, 4 dan 5, boleh. Kerana stage 5 tu adalah stage yang paling teruk ya. Dan antara penyebab penyakit buah pinggang dalam kanak-kanak yang tertinggi adalah glomerular nephritis ataupun radang buah pinggang ya, radang buah pinggang. Yang kedua adalah FSGS ya, juga salah satunya radang ataupun genetik juga boleh menyebabkan seseorang ada penyakit FSGS ni, focal segmental glomerulosclerosis ya. Biasanya FSGS ni ialah buah pinggang tu bocor protein keluar dan sebagainya. Jadi sangat penting ya mereka ini datang bertemu dengan pakar pediatrik ya, dengan secara pantauan secara rapat ya, tidak mahu lepa ya pasal ini. Jangan tidak datang ataupun hilang dari radar, datang dah tenat sebagaimana yang cerita yang saya cerita awal tadi. Sangat sedih ya bila kita tengok mereka tiba-tiba bukan tiba-tiba lah ya, sebenarnya dah sakit lama. Mungkin bila seseorang itu kanak-kanak, dia tahan dan ibunya pun kata tak ada apa. Tapi kita tak tahu apa yang dalam badan sampai dah teruk baru nak datang jumpa kami tu kadang-kadang ataupun banyak kali dah sudah terlambat lah ya. Kita tak mahu macam itu. Bila ada radang, perlu pantauan doktor. Ada lain sebab ada masalah struktur buah pinggang tu ya. Kita panggil obstructive uropathy ataupun ada reflux nephropathy. Itu adalah antara penyebab rosaknya buah pinggang dari dalam umur kanak-kanak. Jadi bila ada macam ni, kebiasaannya doktor akan berbincang, doktor akan rujuk kepada pakar urologi sebab kita nak memantau, satu kita nak memastikan rawatan itu adalah yang terbaik ya, sebab kita tak mahu orang kata nanti rosak buah pinggang tidak kita ketahui ya. Jadi ataupun kita akan prevent, kita kalau boleh tak nak buah pinggang tu rosak sampai dah kena dialisis. Jadi itu sangat penting bagi kami dan saya mohon luar sana lah ibu bapa, tolonglah janganlah lepa ya, kanak-kanak bukan terhindar dari penyakit ya. Kalau ada penyakit tolong datang jumpa kami. Kalau saya faham mungkin agak sukar ya, tapi perlulah ya, sebab kita tak mahu risiko tu bertimpa-timpa dan bila dah teruk sukar kami nak rawat. Jadi saya harap, saya tak sanggup lagi nak melihat ya saban hari pesakit datang tenat macam ni. Kadang-kadang kita sebagai doktor pun kita rasa helpless ya, kita tak tahu nak buat macam mana ya. Dengan itu saya sudahi video kali ini. InsyaAllah saya tak lamalah untuk menghasilkan video seterusnya, dan seterusnya saya rasa saya akan berbincang tentang peranan ahli keluarga ya,
dengan ahli keluarga pesakit dialisis atau pesakit kronik bawah pinggang. Apakah peranan yang bagi mereka, sebab saya banyak sangat menerima orang kata mesej apa saya perlu buat untuk ahli keluarga dan sebagainya. Dan saya harap saya dapat menjelaskan untuk video di dalam video selanjutnya. Dengan itu saya ucap terima kasih kerana sudi mendengar pembelaan saya lah kali ini ya. Sehingga jumpa lagi di video masa akan datang. Assalamualaikum.